pakar bidang berkenaan dengan rokok ni tak adalah melainkan doktor dalam bidang yang berkaitan, kan? Pakar perubatan dalam bidang berkaitan dengan rokok, boleh kata ijma' ataupun hampir semua mengatakan rokok ni sangat bahaya. Soalannya ialah pasal masuk dalam toilet isap rokok. Lepas tu macam mana tu? Macam mana apa tu? Macam mana apa? Saya, tuan-tuan, ni saya tak cerita buat hukum lagi ni. Saya tak cerita buat hukum. Saya cerita pasal saya punya kecenderungan. Sebelum kita cerita buat hukum, saya punya kecenderungan, saya lebih suka masuk toilet yang orang isap rokok. Sebab bau dia menenggelamkan bau hancing, bau hak lain tu. Dan saya sendiri tidaklah menganggap bau rokok tu sebagai bau busuk. Saya sendiri, walaupun saya tak pernah isap rokok, saya tak pernah isap rokok, tapi bau rokok bagi saya wangi. Bagi saya wangi. Walaupun ramai orang kata bau rokok ni busuk. Hotel kita masuk, dia tulis apa, siapa merokok kena bayar 300 penalti sebab nak hilangkan bau rokok, macam-macam lah. Kan ada perfume nak hilangkan bau rokok. Tapi bagi saya, kalau tuan-tuan tanya saya, bagi saya wangi. Itu kita kata taste yang berbeza, kan? Tapi saya sendiri tak pernah isap rokok, dan saya memang tak mau isap rokok pun. Dan saya memang tak suka pun isap rokok. Tapi yang peliknya saya suka. Jadi kalau masuk toilet, saya cari hak bau rokok. Dan saya berterima kasih kepada orang isap rokok dalam toilet. Kan? Sebab toilet, biasalah toilet tempat awam ni, dia kadang-kadang bab kebersihan tu lah. Kadang-kadang bab kebersihan. Toilet rumah kita bersih bersinar-sinar. Sampai air dalam mangkuk tandas tu jernih. Kalau buh dalam gelas ni tak boleh nak beza, tuan-tuan. Sebab kita memang basuh hari-hari, kita basuh. Sampai air dalam mangkuk tandas tu memang jernih. Memang macam air mineral. Saya tak tahu lah rumah tuan-tuan macam mana. Rumah saya memang jernih. Kita boleh tengok tu jernih. Kan? Tak ada masalah itu. Kita jaga kebersihan. Cuma kalau kita bincang dari segi hukum, kan? Kalau kita bincang dari segi hukum, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, bab rokok ni satu benda yang kalau dari segi hukum di kalangan para ulama, kita akuilah, kita terpaksa akui dia khilaf, kan, di kalangan para ulama. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, kan, ada yang kata harus pun, kan, sampai ada yang kata macam minum kopi pun ada. Kan? Cuma dalam banyak-banyak khilaf ulama ni, saya tak pernah jumpa pendapat yang kata sunat isap rokok. Hak tu tak ada. Hak sunat isap rokok tak ada. Hak paling ringan saya pernah jumpa dalam tulisan apa semua ni, paling ringan pun harus. Baik, dia samakan dengan minum kopi. Cuma antara ketiga-tiga pendapat ni, bagi saya, ini pendapat peribadi saya, dan kalau kita tengok institusi fatwa dalam dunia pun rata-rata meletakkan rokok tu sebagai haram. Itu rata-rata lah. Dan fatwa ni, tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, yang bagusnya kita pakai fatwa daripada institusi fatwa. Dia bukan seorang yang bercakap, dia adalah keputusan jawatan kuasa. Mana dia ada ramai pakar yang berbeza yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan institusi fatwa ni, tuan-tuan tengoklah Majma' Fiqh Islami apa semua, macam-macam institusi fatwa yang ada dalam dunia Islam, rata-ratanya kata haram. Maka kalau kita ikut yang tu, jawapan dia haram lah. Tapi saya tak menafikan bahawa ada juga orang ataupun orang yang alim, dia berpegang kepada makruh, dan ada yang kata harus. Cuma saya yang harus tu saya susah nak terima lah, kan, walaupun ada yang kata sedemikian. Bagi saya antara dua je, sama ada haram atau makruh, tapi yang lebih kuatnya adalah haram. Satu lagi, kita tengok pakar bidang. Pakar bidang berkenaan dengan rokok ni tak adalah melainkan doktor dalam bidang yang berkaitan, kan. Pakar perubatan dalam bidang berkaitan dengan rokok, boleh kata ijma' ataupun hampir semua mengatakan rokok ni sangat bahaya, kan. Rokok ni sangat bahaya. Baik, tentang hisap rokok dalam toilet, yang tu bergantung pada niat dia lah, kan. Apa sebab dia pergi masuk dalam toilet.
Kalau dia masuk dalam toilet sebab takut bini dia nampak, maknanya dia adalah suami yang takut bini. Kan? Maknanya dia adalah satu orang yang takut kepada penguatkuasaan undang-undang. Maka dia selamat dari segi tindakan undang-undang. Tapi kalau dia ada satu benda yang haram, dia tetap haram. Kan? Dia tetap haram. Dan kalau kita lihat kepada pendapat pakar-pakar perubatan, boleh dikatakan bahawa rata-ratanya mengatakan bahawa rokok itu membahayakan kesihatan. Sebab tu dalam kotak rokok diletakkan gambar, macam-macam gambar, tapi kita tak pernah takut. Kan? Kita tak pernah takut. Alasan apa? Alasan kita kata tu ramai orang sihat je, tak ada masalah apa pun. Tuan-tuan sekalian, ni antara jawapan, saya tak mau kata bodoh, nanti tuan-tuan marah kat saya. Kan? Tapi ini antara jawapan yang tak patut keluar daripada orang yang mengaji. Pasal apa? Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Berapa banyak kita buat benda yang membahayakan tapi kita selamat, betul tak? Berapa banyak kita buat benda yang bahaya tapi selamat? Adakah itu alasan untuk mengatakan bahawa boleh kita buat benda tu? Contoh, naik kereta tak pakai seat belt, kan? Naik motor tak pakai helmet, bawa kereta dengan sangat laju sehingga membahayakan orang yang dalam kereta, ataupun tayar tak tukar, tayar botak. Kita kata ni selamat, tak ada apa pun, boleh buat alasan macam tu? Tak boleh. Dia tetap benda yang bahaya yang kita kena elak. Sama sebagaimana kita lintas jalan, kita tak toleh kanan kiri. Aku tak pernah toleh kanan kiri, selamat, tak ada masalah pun. Boleh buat alasan gitu? Tak boleh. Memanglah setakat ni selamat. Kalau kena, once dah kena tak boleh U-turn, tuan-tuan. Tak boleh U-turn. Once dah kena tak boleh U-turn. Maka benda yang bahaya dia tetap bahaya walaupun kita tak kena lagi bahaya tu. Maka sebab tu hukum dia ada dua tadilah. Satu hukum agama, yang kedua hukum berkaitan dengan dunia, yakni kesihatan kita. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, dalam toilet ke di luar toilet dan sebagainya, dia bergantung kepada apa sebab dia masuk dalam toilet. Kalau sebab dia nak mengelak daripada ganggu orang lain, ya mudah-mudahan dia dapat pahala lah sebab tak ganggu orang lain, tapi dia mengganggu diri dia sendiri, memudaratkan diri dia sendiri. La darara wala dirar. Kita tak boleh memudaratkan diri kita dan tak boleh memudaratkan orang lain. Dua-dua tak boleh, tuan-tuan. Jadi sebab itu pada pendapat saya, kalau boleh tinggalkanlah, kan. Tapi saya tahulah bukan senang, tapi itu antara benda yang akan dapat pahala insya-Allah. Sebab kita tinggalkan perkara yang memudaratkan.